Apabila mari hadis tu, dia satu bidang suku pula, dia kena nilai suku pula. Walaupun dalam kitab tafsir, walaupun ulama terkenal ada suku tu suku, itu bab lain. Kadang-kadang dia hanya buat mari saja, yang berkaitan dengan benda tu. Kepada orang sampai dulu yang mengaji, dia baca kitab, dia mengaji hadis, dia apa, tak jadi masalah. Supaya kepada orang yang hafal Quran lah, kita tulis, kita tak semua berbaris Quran, tak jadi masalah kepada dia. Orang sampai, tapi orang sampai sekarang ni berbeza. Dia usahkan Quran, usahkan hadis. Quran pun kalau tak ada baris tak boleh baca. Orang sampai dulu tak kira. Sebab apa? Memang sistem pengajian dia gitu. Dengan sebab itu ulama-ulama sebut hadis pun dia kira tak jadi masalah. Sebab orang faham kaedah, orang tahu kaedah dia. Sebab satu kerja pula tu, kalau setiap hadis tu nak sebutkan mana kitab mana, sanad dia macam mana, taraf dia macam mana, satu kerja suku pula tu. Sedangkan maksud dia nak mengumpulkan saja untuk menilai, menapis tu serah pada orang kemudian. Itu maksud dia. Dia banyak maksud, pengarang-pengarang dia tidak serupa. Imam Bukhari maksud dia nak tapis hak mana hak sahih. Setengah-setengah ulama macam Sayuti dalam Al-Jami'ul Kabir, dia tidak maksud gitu. Dia maksud nak kumpul dulu sebanyak mana hak dia dapat. Dia pergi mengaji rata riti, pergi mengaji, setakat mana hak dia dapat, dia kumpul dulu. Masalah nak tapis serah kepada orang kemudian. Untuk jadi tapi kalau kita ambil situ dengan keadaan kita tak erti, masalah. Menimbulkan masalah lah. Ini nak cerita di sini, dia ni 5,000 hadis. Lepas pada tu, dalam menuntut ilmu ni banyak sekali lah tempat yang dia pergi, merantau ke sana kemari, dan dia pun ada meninggalkan beberapa karangan dia. Pernah satu ketika, ini kisah dia duduk dengar hadis daripada tok guru dia. Tu zaman dulu kan tulis dengan pensel begitu ya, pensel. Kalau pakai pen pun kena dawat tu, kena celup dawat. Tiba-tiba pensel dia tu patah. Pensel dia tu patah, tengah duduk menyalin guru dia tu duduk sampaikan hadis, pensel dia tu patah. Bila dia patah, dia istihalah tu. Siapa nak jual? Satu pensel, 1 dinar. Dia takut terlepas hak guru dia. Gaduh dia. Mahal lah 1 dinar tu, satu pensel tu, 1 dinar tu mahal sangat lah. Kita kata pensel tu, kita kata berapa sen sekarang ni? Katakanlah 20 sen. Katakanlah 20 sen. Siapa dia nak jual satu pensel dengan harga 100? Ada ke orang jual lagu tu, nak beli lagu tu? Maka orang marilah pensel cepat-cepat ke dia beramal, dia ambil. Sebab apa? Dia takut tinggal. Takut tinggal waktu guru duduk sebut tu. Tidak tertulis. Sampai macam tu. Ni Muhammad bin Salam ni. Pada tahun 225 dia ni wafat. Lepas tu Salam tu, Salam ke Salam, dia sebut, kalau dalam kitab-kitab ada dia sebutlah, kebanyakan ulama mengatakan Salam, bukan Salam. Ada setengah-setengah tu nama Salam. Setengah-setengah ulama kata nama ayah dia ni nama Salam. Hak kita nak cerita ni sebut juga ni apa? Nak ceritanya ulama dulu, kalau seseorang perawi itu, dia pastikan betul sebutan dia tu pun macam mana, supaya tidak keliru. Ni bukan seorang ni, setiap orang hak dalam kitab-kitab ni kan, hak sebut perawi-perawi ni ada dan dibahas sampai begitu sekali cermaknya. Padahal dia tu tidak dimaksudkan. Yang jadi orang bahas tentang dia tu, kaji tentang dia tu sebab dia ni perawi hadis. Maka ada timbul satu ilmu pula, ilmu tentang perawi-perawi hadis ni. Sebab apa? Maksud sebenarnya kerana nak jaga hadis itu. Terpaksalah kena tahu perawi-perawi ni. Dan tahu perawi itu siapa begitu. Nama tu kalau ada sabdu ke tak ada sabdu ke, ulama pastikan. Sebab ada juga setengah-setengah perawi itu Salam, bukan Salam. Dia tidak. Ayah dia ni bukan Salam tapi Salam. Walau bagaimanapun ada juga setengah-setengah ulama kata Salam. Yang lebih sahihnya iaitu Salam, bukan Salam. Lepas pada tu Abdah. Abdah, perawi ni kita tidak semualah perawi kita nak cerita sebab akan mengambil masa banyak. Lepas pada tu pergilah kepada hadis ni. Rasulullah SAW kalau dia menyuruh sesuatu, sahabat-sahabat dia akan menyuruh orang melakukan amalan yang mampu dilakukan.
Hak tidak mampu dilakukan dia tak suruh. Hak tidak mampu dilakukan, hak mampu dilakukan, hak tidak mampu dilakukan ni lagu mana? Tentu sekali semua ulama mengatakan kalau hak fardu yang menjadi kewajipan dalam agama ni berupa sembahyang, kau puasa, kau apa-apalah, tentu hak tu mampu dilakukan oleh manusia. Baru Allah SWT wajib. Tak ada satu perkara, satu ajaran, satu amalan yang tidak mampu dilakukan tetapi disuruh juga. Tak ada. Dalam agama Islam tak ada. Tiba-tiba, itu salah satu pengenalan. Itulah kaedah, orang panggil kaedah. Tiba-tiba dikatakan ada dalam satu hadis suruh buat sesuatu yang memang tidak mampu dibuat oleh sesiapa pun. Tak ada lah tu hadis tu. Tidak hadis sahih tu. Hadis maudhu' lah. Tak ada lah tu. Satu benda yang wajib dilakukan, tapi benda tu tidak mampu dilakukan. Katakanlah ada, dikatakan hadis begitu. Bila kita tahu kaedah ni, mudah. Kita boleh tahu selalu. Ini bukan termasuk dalam hadis. Itu kaedah. Walaupun kita tak pergi jauh lagi, kita sudah tahu dah. Kalau benda lagu ni tak boleh. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat Quran. Dalam hadis, ni di antaranya. Bila suruh, dia akan suruh yang mampu dilakukan. Yang tidak mampu tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hak sunat pun begitu juga. Yang mampu dilakukan. Kalau siapa tidak mampu dilakukan, misalnya katakanlah disuruh mengaji Quran berapa kita? 100 kali, tapi dalam masa 1 hari. Boleh ke tidak? 100 kali habis. Suruh habis dalam 1 hari. Mampu ke nak buat? Nak baca dengan lidah mana? Itu benda-benda gitu. Jadi kita boleh nilai selalu. Dan baca Quran tu sunat, bukan wajib. Lagu tu tiba-tiba dikatakan wajib ataupun sunat. Sunat sebagai sunat pun tak boleh, sebab benda tu tidak mampu dilakukan. Kalau kata kita buat juga, dia akan cacat, dia akan cedera, bercanggah dengan hak Nabi SAW suruh baca tu. Dalam Quran suruh baca warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan baik, dengan beranjur-anjur, jaga tajwid dia, jaga apa. Tak mungkin. Kecuali dalam keadaan yang lain lah. Dalam keadaan yang lain mungkin, dalam keadaan yang lain. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau orang kata berkenaan dengan wajib ni, saya tak mampu semaya 5 kali sehari, itu masalah nafsu dia. Tak mungkin. Mana dari segi asas dalam agama ni, orang tu memang tidak mampu, tak ada. Kalau dia kata tidak mampu, itu masalah dia, malah dia. Ataupun tidak ada kemanisan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama, itu mungkin ada lah. Tapi kalau nak kata benda tu diperintahkan dan benda tu sebenarnya tidak mampu, tak. Semua manusia mampu. Sebab dia suruh semaya, kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Memang ada lah cara dia. Kalau tidak mampu duduk, sambil baring, boleh. Mampu juga tu orang panggil. Tidak kata tidak mampu berdiri, maka tak ada lah, tak boleh semaya. Macam mana Allah SWT suruh semaya? Lepas tu kita tak boleh semaya, kita tak boleh berdiri. Tak timbul masalah tu. Sebab dia ada penyelesaian. Ada penyelesaian dia. Dalam perjalanan, kita kata gaduh ni, tak ada dia nak buat, dia bagi selain dah kemudahan. Boleh jamak, boleh qasar. Sebab kita gaduh dalam keadaan kita nak cepat. Memang agama tu dengan sendirinya ajar perkara-perkara yang membolehkan kita melakukannya. Tak mungkin dilakukan, tak ada. Hak sunat pun Nabi SAW kenalnya lagu mana, hak dia kenal, hak dia sukanya, iaitu yang kita boleh mengekalkannya. Kalau kita boleh buat sekali saja, boleh buat lagu tu, lepas tu kita tak boleh buat dah sepanjang hayat kita. Tu dia tak suka. Dia tak suka juga lagu tu. Hak paling baiknya hak sunat, iaitu yang berkekalan. Sebab itulah dalam hadis Muslim ada disebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling, amalan yang paling Allah suka ialah yang paling berkekalan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Hak ni, hak sunat lah ni, yang berkekalan walaupun sedikit. Jadi kita tak perlu kita kata nak menyusah-nyusahkan diri kita,
nak buat sesuatu yang kita tak boleh kekalkan, tak payah.